Bahkan dalam hadis Jabir bin Abdullah, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di akhirat kelak aku dan umatku akan berada di atas sebuah bukit, yang mana di hadapan kami ini, menghadap di hadapan kami ini sekalian manusia daripada umat-umat sebelum ni. Aku dengan umat aku akan duduk di atas satu bukit, menghadap kepada manusia-manusia sebelum kami. Dan rata-rata di kalangan umat-umat sebelum kami ni berkeinginan untuk menempati tempat kami ni. Kalau boleh ada dah ni nak jadi juga umat Nabi Muhammad. Nak duduk di belakang barisan saf yang dikepalai dan dipenghulukan oleh Nabi Muhammad. Apa yang jadi? Kami ni akan memberi kesaksian kepada mereka. Kami ni akan menjadi penyaksi kepada sekalian perbuatan-perbuatan manusia umat-umat sebelum ini yang pernah hidup dengan nabi-nabi dan rasul-rasul mereka. Hebat. Bahkan pernah Nabi Musa alaihi salam bertanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala, adakah lagi satu umat yang lebih special, lebih istimewa, lebih baik daripada umat aku? Nabi Musa tanya Allah, ada satu lagi dah umat yang lebih istimewa dan lebih special daripada umat aku? Ya. Bila Allah jawab ya, apa permintaan Nabi Allah Musa? Kalau boleh wahai Allah, aku yang nak jadi Nabi bagi umat yang special tu. Bagi aku jadi Nabi umat tersebut. Tidak. Sudah dikhususkan seorang Nabi untuk umat akhir zaman tu. Merujuk kepada Nabi Muhammad. Kalau tak boleh jadi Nabi untuk umat special yang akan datang tu, sekurang-kurang jadikanlah aku sebagai salah seorang daripada umat akhir zaman tu. Nabi Musa pun nak jadi umat akhir zaman tu, mengenangkan banyaknya kelebihan dan keistimewaan yang Allah bagi. Sesungguhnya aku telah memilih mereka untuk dijadikan umat berkenaan. Jadi tertolak permintaan Nabi Allah Musa. Nak jadi Nabi bagi umat tu pun tak boleh, nak jadi umat tu pun tak boleh. Tapi Allah dah khususkan. Dan termasuk di dalam tu adalah kita semua hari ini. Kita semua hari ini. Umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad. Cuma kalau kita tak merasakan ini satu kelebihan, sayanglah. Kalau kita tak berasa special jadi umat Nabi Muhammad, tak rasa special jadi orang Islam dengan memilih jalan selain daripada Islam, dengan suka lebih bernabikan, memberhalakan kepada jalan yang selain daripada yang dibawa oleh Nabi Muhammad, sayang, sedih sangat-sangat. Jalan yang cerah duduk depan kita, jalan yang jelas duduk depan kita. Bukankah Allah telah menurunkan kepada umat akhir zaman peraturan-peraturan yang paling sempurna, penjelasan-penjelasan yang paling jelas, petunjuk-petunjuk yang paling benar? Dalam keadaan tu pun kita masih minta dengan Allah, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, tak berhenti. Tunjukkan kami jalan yang benar, sedangkan kita duduk atas jalan yang benar. Hanilah ada sebahagian, ada orang Islam yang telah murtad. Dia masuk Kristian, lalu dia bawa ayat ni. Kata Islam agama betul, kata Islam agama benar, kata Islam agama suci, tapi hari-hari duk minta suruh Allah tunjuk jalan yang benar. Maksudnya dia tak yakin lagi lah jalan dia duk tu jalan yang benar. Dah kata dah yakin, perlu apa lagi minta? Ni hari-hari duk minta tunjuk kami jalan yang benar, seolah-olah baru nak cari jalan yang benar. Seolah-olah dia pun was-was, dia pun ragu-ragu lagi, benar ke tak benar ni. Itu yang menyebabkan dia jadi Kristian. Tapi dia seorang je, orang lain tak ada apa pun. Kenapa kita perlu minta? Memang jalan yang benar sekalipun, bila kita galit, bila kita lalai, bila kita cuai, dia jadi tersalah jalan, tuan-tuan. Itu yang kita minta, nak bagi sabar, nak bagi kemas. Contoh,
Kita dari Kuala Lumpur nak pergi Zoo Taiping. Kita tahu kita Kuala Lumpur, Zoo Taiping tu negeri apa? Perak kita pun tahu. Kita pun tengok Waze. Kita pun tengok Here We Go. Kita pun tengok Waze. 120 kilo jauh lagi, relax. 80 kilo, relax. 20 kilo. Sampai kepada 5 kilometer dia pun tunjuk, ambil susul ke kiri. Kita pun tahu lepas ni nak ambil susul ke kiri. 20 meter sebelum susul tu, mari kok ni Amoy punya seksi. Kok ni, kok jalan bertentangan. Oh, seksi. Tak pernah tengok wanita secantik ni. Bila paling, terlebih dah. Sepatut ambil susul, terlebih dah. Tengok. Tahu dah nak pergi Zoo Taiping. Kita pun tahu kita dah tersesat ni. Kita dah tersasar dah. Alhasilnya kena buat apa? Kena pi, tak kena gaya, ada U-turn okey. Tapi payah nak cari U-turn tengah lebuh raya. Tak kena gaya, kena pi tol satu lagi. Ambil pusingan. Ni yang kita risau ni. Ihdina tu takut ralik. Takut terpelik. Oh, tahu. Tengah jalan tu tuan-tuan. Takut kita ralik, takut kita leka, takut kita cuai, takut kita lalai. Banyak kelalaian. Contoh macam saya sebutlah. Duk ralik punya pasal, kita duk Subang Bistari. Bila sebut Medan ni, orang-orang dekat Subang tu, alah, Taman Medan dekat je. Petaling Jaya tu Taman Medan. Tu yang turun 6.5 tu. Dah orang duduk situ dekat Taman Medan Petaling Jaya. Last kali kita ambil Waze, masjid di Taman Medan dekat nak sampai, Waze hak orang sini hantar 42 minit lagi. Apa cerita ni? Masjid nak sampai 42 minit. Rupa-rupanya bukan Taman Medan, tapi Kampung Medan. Jadi sungguh lah. Last kali Pona Walid tu yang sampai lambat. Bendanya antara taman dengan kampung. Sama-sama Medan lah. Nasib baik tak sampai Medan betul Indonesia.